Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap semuanya sihat-sihat. So, hari ini cikgu nak ajar kamu semua menghasilkan. Nak hasilkan apa tu? Menghasilkan corak. Menghasilkan corak melalui rupa tindanan, rupa penambahan dan juga rupa pengurangan. Dan dengan tidak melengahkan masa, jom kita sediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan aktiviti ini. Okey, antara bahan yang diperlukan adalah jeng. Okey, kita perlukan kertas warna, terpulang pada kamulah nak warna apa. Okey, cikgu gunakan kertas A4 warna-warni dan juga kertas yang berwarna hitam tu sugar paper. Kemudian perlukan gunting, kita perlukan gum dan juga pensel. Okey, sediakan bahan-bahan yang secukupnya supaya memudah dan melancarkan perjalanan kita untuk menghasilkan karya corak. Okey, so sekarang kita pilih warna yang kita nak. Okey, untuk corak yang pertama ni kita nak buat corak tindanan. Corak daripada rupa tindanan. Jadi cikgu menggunakan warna pink dan juga warna hijau fluorescent. Okey, kita nak tengok dua color ni. Kamu boleh pilih terpulang pada kreativiti kamu, tapi gunakan warna-warna yang pro dan kontra. Okey, sebagai dia punya. Okey, tengok ni contoh dalam buku teks kamu. Kita akan buat corak yang pertama tu terlebih dahulu. Okey, cikgu gunakan sugar paper sebagai latar belakang rekaan corak yang akan kita hasilkan itu nanti. So, okey, cikgu mulakan dulu dengan membuat bentuk bulatan. Yang cikgu tunjuk ni adalah cara yang paling pantas ya. Cara yang paling pantas sebab memandangkan cikgu tak cukup masa untuk menyediakan video yang panjang, maka cikgu memendekkan cara-caranya. Okey, cikgu lipat kertas tu supaya bila cikgu potong nanti cikgu dapat menghasilkan terus banyak-banyak bentuk yang cikgu nak. Okey, cikgu lipat, kemudian cikgu guntingkan dia. Ikut kreativiti kamu. Kalau kamu nak kemas, kamu boleh buat satu-satu. Barulah karya kamu nampak kemas dan menarik. Okey, kemudian yang ni cikgu guna freehand untuk buat bulatan. Tapi sekiranya kamu susah nak buat bulatan sendiri, kamu boleh ambil mana-mana objek yang berbentuk bulat dan kamu boleh trace ataupun tekap bulatan tersebut ya. Okey, kemudian cikgu buat lakaran bulatan dan cikgu guntingkan lakaran tu. Okey, masa nak potong, nak gunting ni pastikan berhati-hati. Bahaya gunting tu tajam, takut terkena pada jari kamu. Okey, tengok bila cikgu dah lipat tu cikgu dapat terus banyak bulatan yang cikgu nak. So cikgu akan ulang langkah untuk step yang berikutnya. Cikgu akan ulang supaya cikgu dapat bentuk bulatan yang secukupnya. Okey, kita dah dapat beberapa potongan bentuk bulatan yang kita nak gunakan untuk corak yang pertama tadi, iaitu rupa tindanan. Okey, sekarang cikgu ambil kertas yang berwarna pink pula untuk cikgu buat bentuk segitiga dia. Sebab bila sebut pasal tindanan ni maksudnya dua bentuk yang berbeza dan kita buat macam tu, kita akan tambah dia supaya menghasilkan corak yang menarik. So sekarang cikgu gunakan apa? Ini ikut kreativiti kamu, tapi pada cikgu tak gunakan bentuk yang saiz yang tepat ni ikut suka hati kamu, tapi menghasilkan bentuk segitiga sebab kita nak tiru dalam buku teks ya. Tapi kalau kamu ada idea lain selain daripada buku teks, tak apa, kamu boleh teruskan idea kamu. Mungkin idea kamu lebih menarik. Okey, yang belum ada idea ataupun tak tahu nak buat apa, boleh tiru cara cikgu ni. Okay, sekarang cikgu nak buat bentuk segitiga untuk cikgu tindankan bentuk bulat tu dengan bentuk segitiga ni lah. Okey, dah dapat. Macam biasa kita perlu gunting. Hati-hati semasa nak menggunting, bahaya. Alright, bila kita dah gunting, kemudian cikgu buat, cikgu potong tepi tu untuk mendapatkan sudut segitiga. Yang ni terpulang pada kamu lah, kreativiti kamu
bentuk segitiga. Tengok dah dapat banyak. Alamak, ada yang tertinggal. Okay, jadi kita potong dia, kita akan dapat banyak bentuk segitiga. Jadi kamu teruskan teknik ini sampailah secukupnya ya, secukupnya. Okey, sekarang kita dah dapat kumpul beberapa keping bentuk bulat dan juga bentuk segitiga. So sekarang ni teknik yang seterusnya adalah kita perlu gam untuk masihkan corak. Okey. Cikgu nak cepat. Kalau kamu nak bagi karya kamu lebih menarik, kamu boleh buat garisan terlebih dahulu ya, supaya bila kamu tampal tu kedudukan dia tepat dan tersusun. Okey, gam kemudian kamu tampalkan. Okey, nak gam yang cantik ni kamu kena gam keliling bulatan tu ya, supaya dia kemas, dia tak terkopak keluar. Okey, susun dalam kertas background macam cikgu gunakan warna hitam. Okey, susun dengan kemas. Okey, kemudian ambil yang segitiga tu tadi, kita nak susun ke atas dia macam tu. Yang ni yang kita kata teknik tindanan. Okey, corak melalui rupa tindanan. Kita tindankan dua rupa yang berbeza. Okey, teruskan sehingga selesai. Okey, dah siap. Okey, kemas kini kamu punya karya. Kemudian kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu corak melalui rupa penambahan. Okey, seperti biasa kita perlu sediakan bahan. Okey, kali ini cikgu menggunakan kertas yang berwarna kuning pula. Okey, caranya ialah kamu ambil beberapa ataupun ambil satu bentuk bulatan. Tak kisah kamu nak tekap daripada apa. Macam cikgu ni, cikgu gunakan buah catur supaya cikgu dapat bentuk yang bulat tu. Okey, sekarang ni cikgu cuba nak gabungkan bulatan dan juga segitiga. Okey, cikgu dah buat macam tu. Kemudian cikgu bentuk segitiga. Okey. Okey. Macam mana? Tengok cara cikgu. Okay. Boleh buat bentuk yang sendiri ikut kreativiti kamu, tapi cikgu ni nak ikut dalam buku teks supaya kamu lebih faham. Ini adalah bentuk penambahan. Okay, penambahan. Maksudnya dalam bentuk segitiga tu ada bulatan juga. Macam tu. So kita potong garisan yang kita dah buat tadi. Okay, potong dengan berhati-hati. Kita nak tengok apa hasil yang akan hasil yang akan kita dapati selepas kita potong kertas ni. Okey, ini adalah bentuk segitiga tadi dan kita gabungkan dengan bentuk bulatan. Nampak tak bentuk yang dihasilkan macam mana? Yang inilah kita kata penambahan. Okey, penambahan. Okey, kalau dalam soalan kamu nampak bentuk macam ni, ini adalah corak daripada rupa bentuk penambahan. Okay, kita dah dapat. Kemudian macam biasa cikgu ajar teknik yang paling mudah lah. Okay, kita dah dapat bentuk tu. Okay,
kemaskan meja, kita ambil kertas yang lain, cikgu lipat terlebih dahulu, kemudian lepas tu cikgu buat apa? Lepas tu cikgu trace semula, cikgu tekap. Cikgu ni rajin terlebih. Jadinya cikgu tekap je bentuk tu untuk mendapatkan beberapa keping lagi bagi menghasilkan corak daripada rupa penambahan kita. Okey. So tengok cikgu potong. Okey, potong berhati-hati dan juga kemas. Okey, tengok bila dah siap, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu tampal dalam kertas background. Okey, cikgu masih memilih kertas warna hitam sebagai background supaya ada pro dan kontra. Jadi nampaklah naik ataupun timbul kita punya corak rupa berbentuk penambahan tu. Okey, susun cantik, kemas-kemas. Okey, macam tadi juga sehinggalah selesai. Okey, dah hampir selesai corak rupa penambahan kita. Kamu boleh susun dengan kemas lah ya. Cikgu ni nak kejar masa, jadi tak berapa nak kemas. Okey, dah jadi. So, seterusnya, corak yang terakhir ialah corak melalui rupa pengurangan. Apa yang kita katakan dengan rupa pengurangan? Okey, baiklah. Macam biasa, sediakan kertas warna. Cikgu memilih warna peach colour juga pula ya untuk membuat corak berbentuk pengulangan ini. Okey, kemudian cikgu gunakan botol air. Nampak? Cikgu nak guna buntut botol air tu untuk trace bulatan dia. So, cikgu buat tekap terlebih dahulu bentuk bulatan. Okey. Tekap bentuk bulatan tu. Dah dapat satu. Seperti biasa, cikgu suka buat kerja mudah. Okey, cikgu lipat kertas tu. Kemudian, dah lipat, cikgu potong bentuk bulatan tu. Okey, bila cikgu dah dapat bentuk bulatan, cikgu lipat dan cikgu gunting. Macam biasa, daripada tadi cikgu ingatkan, potong dengan berhati-hati. Gunting tu tajam. Bahaya, okey. Potong sehingga kamu dapat bentuk bulatan yang kamu nak. So, apa yang dikatakan dengan rupa pengurangan ni? Maksudnya, daripada rupa bulatan ini, kita akan ambil sebahagian je daripada bulatan ni. Maksudnya, kita tak guna sepenuhnya. Okay, kalau tindakan tadi, kita gabungkan dua bentuk. Kalau penambahan tadi, kita tambah bentuk. Okay, daripada segitiga, nampak ada sedikit bentuk kebulatan. Dan bila sebut pengurangan ni, daripada bentuk bulat ni, kita ambil sebahagian. Contohnya macam ni, kita buat corak bulan sabit. Maksudnya, bulan sabit tu asalnya daripada bulatannya penuh, tapi sebab kita dah kurangkan bentuk bulatannya, dia menjadi bulan sabit. Yang ini yang dikatakan dengan corak pengurangan. So, bila dapat corak dah bentuk bulan sabit, kita potong dan kita akan susun juga, kita tampalkan membentuk corak. Buat dengan berhati-hati ya.
Okey, lepas kita dah siap, tengok. Itulah antara bentuk yang kita akan hasilkan nanti. So, kita kena mulakan teknik tampalan kita. Kita perlu gam dan kita kena tampal untuk menghasilkan corak yang lebih tersusun dan juga menarik. Okey, cikgu susun hati-hati sehinggalah selesai. Okey, dah siap corak pengurangan kita. Okey, ketiga-tiga kita dah hasilkan. Jangan lupa framekan artwork kamu. Okey, tunjukkan kepada cikgu bila buka sekolah nanti. Okey, ini adalah bentuk penambahan, pengurangan dan juga corak daripada rupa tindanan. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat mencuba. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.